Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diraihkan pengurusi masjid, sultan kuasa, imam, bilal, asatizah, guru-guru, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat, dan tidak dilupakan juga kepada pendengar radio Terengganu FM. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian sirah. Pada malam ni kita sentuh berkenaan dengan perjalanan baginda Rasulullah ke negeri Syam. Ini peristiwa di saat baginda masih usia remaja. Tajuk yang lepas, di usia kanak-kanak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian membesar bersama Halimah sehinggalah usia dia mencecah 5 tahun. Allah takdirkan dan didatangi malaikat Jibril alaihi salam, belah dada Rasulullah. Kemudian balik ke pangkuan ibunya, beberapa bulan duduk di pangkuan ibu. Ibu dia pun meninggal dunia. Kemudian berpindah tangan ke Tauki dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal dunia, dan sehinggalah baru kemudian baginda bersama dengan Abu Talib. Jadi inilah dia pengalaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia remaja dia bersama-sama dengan Abu Talib. Macam mana kisah dia? Dalam usia 12 tahun, bapa saudara baginda Abu Talib membawa bersama-samanya ke negeri Syam. Syam ni meliputi Syria, Jordan dan di sekitar dia. Ketika mereka sampai di satu tempat yang dikenali dengan Basra, mereka telah bertemu dengan seorang padri yang bernama Buhairah, seorang yang bijak mengenai kitab Injil dan beragama Nasrani. Lalu beliau pun memerhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Abu Talib. Jadi waktu baginda nak sapa ke tempat urusan perniagaan ni, ahli kitab ni dia dah perasan dah rombongan yang pada waktu itu adanya Rasulullah. Daripada jauh Buhairah dah tengok pelik. Rombongan ni bukan rombongan biasa. Kerana pada waktu baginda menghampiri ke tempat mereka akan berurus niaga ni, Buhairah perasan ada awan yang sedang memayungi kumpulan dagang yang mari daripada Mekah ni. Jadi bila mana sahaja Abu Talib dah sampai ke lokasi tempat adanya Buhairah, Buhairah pun terus bertemu dengan dia. Apa kata Buhairah? Budak ini anak kamu ke? Lantas dijawab oleh Abu Talib, ya, kenapa tidak? Budak ini adalah anakku. Lalu Buhairah terus mengatakan bahawa bapa budak ini tidak mungkin masih hidup. Abu Talib pun menjawab, sebenarnya budak ini anak saudaraku, bapanya meninggal ketika ia masih dalam perut ibunya. Jadi Buhairah ni terus dia menangkis. Kata dia tak mungkin ayah budak ni masih hidup. Inilah tuan-puan nak goyak. Ahli kitab memang dah sangat tahu ciri-ciri seorang nabi yang dijanjikan. Dah ada dalam pengetahuan mereka dah. Sifatnya seperti apa, akan datangnya di mana. Cuma orang Yahudi, dia tunggu hadirnya Nabi ni di Madinah, iaitulah di Yasrib. Belum nama Madinah lagi. Dia tunggu Nabi ni di Yasrib. Kalau mengikut ilmunya, disitulah akan datangnya Nabi. Tapi rupa-rupanya bukan lahir di Yasrib, tetapi berhijrah ke Yasrib. Itu dia. Namun orang-orang ahli kitab ni dah memang dalam ilmu dia, mereka kenal betul Nabi yang dijanjikan. Oleh kerana itulah muslimin muslimat,
Seperti contoh Salman Al-Farisi. Ni seorang sahabat yang berasal daripada Parsi. Salman Al-Farisi ni waktu dia duduk ke Parsi lagi, Allah susung perjalanan hidup Salman, orang yang jauh di Parsi, duduk mana tu? Dekat Iran. Tapi orang yang jauh-jauh sedemikian rupa, akhirnya Islam dia. Tapi Islam dia macam mana? Salman Al-Farisi ni waktu duduk dekat Iran, dekat Parsi dulu tuan-puan, dia bersama dengan ayah dia tukang jaga tempat sembah api, orang Majusi. Mereka ni tukang topak kayu api, tukang topak supaya api tak padam. Cuma satu hari ayah Salman minta tolong Salman pergi minta tengok binatang ternak mereka jauh daripada tempat mereka tinggal. Salman kata dalam hadis riwayat yang panjang, dia kata tak pernah ayah aku suruh, cuma hari tu dia suruh aku pergi tengok. Salman pun pergilah. Allah nak takdirkan dalam perjalanan Salman nak sapa ke binatang ternak yang ayah dia suruh, terserempaklah dengan orang-orang Nasrani. Terserempak. Jadi orang-orang Nasrani ni sedang buat ibadah dia. Salman pun duk perhati, duk ita, duk tengok ni. Apa benda ajaran ni? Pelik, kata Salman. Tapi Salman ni dalam hati dia mari rasa tertarik. Lalu Salman pun duk perhati. Salman pun pergilah tanya, kamu ni agama apa? Sekian agamanya. Kamu ni berasal daripada mana? Kami daripada Syam. Oh macam tu, bukan orang sini. Jadi Salman ni duduk dengan dia orang ni sampai ke petang. Duk sembang seronok Salman. Salman pun duk jadi tengok binatang dia. Akhirnya Salman balik lewat malam jumpa ayah dia. Macam mana kamu ni balik lewat sangat? Kata Salman, aku ni terserempak dengan satu ajaran agama sekian. Salman cerita. Ayah dia pun orang penganut Majusi. Dengar Salman cerita dah jadi nampak tertarik ni. Hati Salman dah jadi tertarik. Ayah dia pun bimbang. Ayah dia kurung Salman. Takut Salman terikut. Salman pun kena kurung. Tapi Salman ni belang dia kena kurung, hati dia dah jadi terpikat. Bila dah terpikat ni, Salman ni duk berutus surat dengan orang. Kalau nanti orang-orang daripada Syam ni nak bergerak, nak balik, tolong rakyat kat aku. Sapalah satu masa, orang pun beritahu kepada Salman, kumpulan ni nak balik ke Syam. Oh, Salman pun duduk dalam kurungan ni. Dia pun berusaha bebaskan diri. Akhirnya bebas Salman. Salman pun keluar lari daripada rumah. Allah takdirkan Salman ikut dengan rombongan orang-orang Nasrani ni. Kemudian Salman pun merantaulah jauh daripada negeri Parsi dia. Sampailah ke Syam. Sampai ke Syam ni tuan-tuan, saya rekahkan cerita. Salman sempat berguru dengan ahli kitab 5 kali, 5 orang. Sampailah saat guru dia yang terakhir. Guru dia pun beritahu, kata dia kepada Salman, sudah semakin dekat dah Nabi yang ditunggu-tunggu. Salman ni tak pernah dengar cerita Nabi ni. Tapi terik tu tahulah bahawa akan lahir seorang Nabi akan datang. Dengar macam ni, Salman pun jadi tertarik. Kata guru dia, antara tanda dia, dia ni tak terima sedekah, tapi dia terima hadiah. Dan di belakang pelepah bahu dia ada cok mohon Khatamun Nabiyyin. Oh, Salman pun dapat ilmu ni. Rekakan cerita, Salman pun akhirnya dia kena tipu. Akhirnya dia dijual di pasar. Oh, belang-belang mari jauh daripada Parsi, kena tipu dia orang, kena jual di pasar. Lelong-lelong ada orang beli. Dan pembelinya adalah orang-orang Yahudi daripada Yasrib. Oh, jadi hamba kepada orang Yahudi daripada Yasrib. Lalu Salman pun ikutlah jadi hamba sampailah ke Yasrib, yang kemudian kita kenal dia dengan Madinah Al-Munawwarah. Salman pun bekerjalah. Sampailah satu saat belang-belang Salman buat kerja, dengar orang Yahudi teriak,
oh dah datang Nabi, dah datang Nabi. Salman ni, dia tak tahu orang Yahudi ni tak puas hati sebab Nabi Rasulullah ni berhijrah daripada Mekah. Orang Yahudi nak marah. Bukan daripada kalangan mereka diangkat jadi Nabi. Sama pun dengan rasa teruja, pergi jumpa kat majikan dia yang kata Yahudi, yang kata Nabi dah datang ni, pang, kena penampar sekali Salman. Sebab orang Yahudi ni tengah nak marah. Salman pun dia curi, dia ambil peluang, pergi jumpa ngadak dengan baginda Rasulullah yang baru berhijrah. Salman pun bawalah bekalan dia, lalu diberikan kepada baginda Rasulullah. Kata Salman, ini dia sedekah daripada aku, terimalah, kata Salman. Apa respon baginda Rasulullah? Barang yang diberikan oleh Salman, dia ambil, tapi dia serahkan pada orang. Baginda dok jamah, tuan-puan. Allah dalam hati Salman dapat dah tanda yang pertama. Hari yang lain pula Salman bawa bekalan dia, dia pun beri kepada Rasulullah. Ini dia hadiah aku, terimalah. Baru ni dia rakyat sedekah, terik ni dia bawa hadiah. Lepas tu baginda ambil barang Salman, dia jamah dan dia bagikan pada sahabat-sahabat dia. Salman pun dengan rasa gembira doa lalu dah dapat tanda kedua yang dipesan oleh guru dia. Tapi nak dapat tanda yang ketiga, Khatamun Nabiyyin, ada cok belakang Rasulullah. Salman pun duk ita. Baginda Rasulullah pun perasan ada orang duk ita, duk usaha nak cari. Baginda Rasulullah selok baju dia. Dan Salman pun ternampak tanda itu, tuan-puan. Gembiranya Salman pun pergi jumpa kat Rasulullah, peluk baginda Rasulullah, terus dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Itu dia nak royak ahli kitab memang dah sangat kenal dah Nabi yang dijanjikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Kata Allah, orang Yahudi, orang Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurah, Injil, kenal Nabi Muhammad seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ini dia. Orang Yahudi ni tahu doa lalu Islam ni benar. Tahu doa lalu baginda Rasulullah ni benar. Ramai-ramai ahli kitab di Madinah, tuan-puan, di Yasrib, seorang peluk agama Islam, ahli kitab. Nama dia Abdullah bin Salam. Hak tu je lah. Hak lain, wak kerahkan belaka. Kerahkan. Sebab apa? Ada rasa sombong. Inilah perangai iblis. Bila Allah minta iblis ni sujud kepada Nabi Adam, tak boleh ikut perintah Allah, sombong. Ini Yahudi bawa perangai iblis. Kemudian bila mana Buhairah tahu kata ini adalah bukan anak Abu Talib, apa kata Buhairah lagi? Memang benar apa yang kamu ceritakan ini, kerana segala-galanya sudah tercatat dalam Injil. Dia pun kata dah sebut dalam Injil dah bahawa ayah dia mati ketika baginda Rasulullah dalam kandungan. Di sini ingin saya berikan nasihat supaya segeralah kamu membawanya pulang, sebab kalaulah ternampak oleh orang-orang Yahudi nanti, mereka akan mengancam nyawanya, kerana anak saudaramu ini pada masa akan datang akan membawa satu perkara yang besar dan agung. Maka Abu Talib pun segeralah pulang ke Mekah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus beri amaran, tuan-puan. Orang Yahudi ni macam mana salsilah dia? Nyemari rasa dok puas hati sangat ni, yang mari jadi bermusuh doa lalu ni, tuan-puan. Sehingga Allah gazet dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak akan reda Yahudi, tak akan reda Nasrani sehingga kamu ikut ajaran mereka. Allah gazet dalam Al-Quran. Begini, tuan-puan, salsilah. Nenek moyang orang Yahudi ni ataupun bangsa Bani Israel ni,
daripada asal usul Nabi Ibrahim. Tak. Nabi Ibrahim melalui dua isteri dia, seorang lahir Nabi Ismail daripada Siti Hajar. Tak, lahir Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail jauh diarahkan oleh Allah tinggalkan dia di bumi Hijaz, iaitulah di Mekah. Tiba-tiba lahirlah pula isteri berikutnya melalui isteri yang seorang lagi isteri tua Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq alaihi salam. Dan mereka ni tinggal di Palestin. Daripada Nabi Ishaq inilah kemudian lahirlah zuriat yang berikutnya Nabi Yaqub alaihi salam. Dan Nabi Yaqub inilah kemudian dinisbahkan pada dia Bani Israel. Dan daripada Nabi Yaqub inilah tuan-puan, lahirlah zuriat para nabi dari para kalangan orang-orang Bani Israel. Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Oh, jadi orang Yahudi ni duk bangga sangatlah Allah pilih mereka. Didatangkan pada Nabi daripada zuriat orang-orang Bani Israel, bersilih ganti pada Nabi. Dan setiap kali datangkan Taurah, datangkan Injil, datangkan suhuf lain, dirayak sama oleh Allah bahawa akan datang seorang Nabi, duk tunggu. Belang-belang duk tunggu sampai orang Yahudi pakat berpindah ke Yasrib. Duk tengok semua bulan bintang, tanda melalui bintang. Akan lahir Nabi. Ujung-ujung lahir Nabi bukan daripada Bani Israel, tapi rupanya lahir daripada zuriat Nabi Ismail alaihi salam. Dan bukan orang Bani Israel. Ini yang marah sangat. Ini yang tadi bawa perangai iblis. Sebab apa? Dah jadi sombong dah. Dah jadi sombong mentang-mentang Allah pilih dia pada kalangan Nabi-Nabi daripada orang Bani Israel. Mari rasa gong dah tuan-puan. Padahal Allah kata, aku jadikan kamu ini berpuak-puak berbangsa-bangsa lita'arafu, untukmu saling kenal mengenal. Dan yang paling mulia daripada kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu pula tuan-puan nak rakyat daripada peristiwa ni jugalah Abu Talib. Tengok Abu Talib ni. Abu Talib ni lah pak dara yang dah pelihara Nabi sejak budak. Mati mak Rasulullah ni di usia 5 tahun. Mati toki dia Abdul Muttalib di usia 6 tahun. Dan sejak itulah dia duduk bersama dengan Abu Talib. Jadi duduk, makan, minum, tempat tinggal. Duduklah membesar dia dengan Abu Talib sejak kecil. Abu Talib pun sampai ke usia 12 tahun. Abu Talib nak pergi berniaga ke Syam. Takut, tak sedap nak tinggal Rasulullah. Sayang dah lalu. Bawa Rasulullah pergi juga bawa niaga ke Syam. Allah tunjuk awal-awal dah kepada Abu Talib bahawa akan datang bawa berita besar, kata Padiri Buhaira ni, kata ahli kitab ni. Budak ni akan bawa berita besar. Abu Talib dia dah nampak dah tanda sejak dia budak lagi. Sejak budak dah tahu tanda dah. Kemudian di usia 35 tahun baginda berjaya selesaikan konflik orang Mekah ketika mereka gotong royong nak bina semula Kaabah. Orang balah, kabilah balah sebab nak letak balik Hajar Aswad. Pakat nak ambil kelebihan sampai nak bertumpah darah, nak perang. Mari Rasulullah sebelum dia akad jadi utusan Allah lagi, dia pun ambil kain, letak batu tengah-tengah. Kabilah, mari pegang, mari erek sama-sama, letak dekat bucu Kaabah. Baginda pun akad balik batu tu, letak di tempat seperti kita tengok hari ini. Di usia 35, baginda dah pamerkan kepimpinan dan kepintaran dia. Di usia 40 tahun, dia angkat jadi utusan Allah. Abu Talib tak heranlah, asalkan Muhammad tak buat benda pelik-pelik. Baginda Rasulullah kemudian dicabar oleh rakyat dia, penduduk kaum dia. Antara cabaran yang paling berat adalah belah bulan. Dan inilah mukjizat. Dan mukjizat ini dapat dilihat oleh sekeliling orang di kota Mekah. Dan Abu Talib tahu tentang mukjizat ni. Allah tuan-puan, Abu Talib ni Allah tunjuk macam-macam kat dia.
Sampai ke akhirnya, ketika tahun ke-7 kenabian baginda duduk kat Mekah, mereka dipulaukan selama 3 tahun. Masuk tahun ke-10, baginda bermimpi. Isi kandungan perjanjian orang Mekah yang memulaukan orang Islam yang digantung dalam dinding Kaabah, kata Rasulullah, perjanjian tu dah kena keri anak-anak. Wahai pak dara pergi tengok, pergi jumpa pemimpin Mekah, betul ke tidak? Kerana perjanjian tu kena keri, yang tinggal hanyalah perkataan Allahumma. Abu Talib pun pergilah jumpa pemimpin Mekah. Tak Islam lagi Abu Talib ni. Jumpa pemimpin Mekah. Dia pun pergi masuk ke dalam Kaabah, tengok tuan-puan, apa yang dimimpikan oleh baginda Rasulullah betul-betul berlaku. Habis kena kerik, hanya tinggal perkataan Allahumma. Ini mukjizat. Dan Abu Talib pula, itulah tanda yang terakhir ditunjukkan oleh Allah kepada dia. Tapi dia tak dapat nikmat yang sangat mulia di sisi Allah, menjadi orang Islam. Menjadi orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah. Oh, inilah Abu Talib tak dapat. Padahal dialah selama ni jaga, besarkan, makan minum, beri tempat tinggal. Waktu Rasulullah dihalau, waktu Rasulullah ni nak dilukakan, dia pertahan, jangan lukakan Muhammad. Dia pertahan dengan kaum dia, jaga baginda Rasulullah, jangan sampai tahap baginda dibunuh. Abu Talib ni tuan-puan, waktu dipulaukan 3 tahun berlapar, Abu Talib tak lari, dia duduk berlapar juga dengan baginda Rasulullah. Tapi sampai ke usia menjelang wafat dia, waktu dia nak wafat tuan-puan, waktu dia nazar, baginda duduk di tepi dia. Dan di samping waktu itu adanya Abu Lahab, adanya Abu Jahal. Baginda ni pujuk Abu Talib, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah wahai pak dara. Abu Talib diam. Belang-belang tu Abu Lahab ni duk soksek ni, jangan buat gitu wahai Abu Talib, jangan buat gitu. Jangan tinggalkan ajaran tok nenek moyang kita. Abu Talib senyap sampai ke sudah baginda pujuk pak dara dia. Abu Talib mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Inilah tuan-puan, hak inilah yang kita kena renung. Kita bezakan diri kita dengan Abu Talib. Abu Talib yang sedemikian pengorbanan dia dengan Rasulullah, bezakan dengan kita. Pertama, kita bukan anak beranak Rasulullah. Bukan anak cucu. Mungkin yang ada gelar Said Sharifah di Terengganu ni, ada kelebihan lah di sudut itu. Tapi yang paling penting adalah kita bukan orang yang pernah berjuang bersama-sama dengan Rasulullah. Kita bukan orang yang pernah bersusah payah dengan Rasulullah. Bukan orang yang pernah berlapar dengan Rasulullah. Tapi apa Allah balas kat kita? Allah bagi kalimah la ilaha illallah pada kita. Saat baginda Rasulullah tuan-puan, waktu Abu Talib mati itu, dia menangis. Menangis baginda Rasulullah. Bila menangis itulah Jibril pun mari. Waktu turun ayat Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Hei Muhammad, setara mana mu sayang pada orang tu, mu kena ingat wahai Muhammad, mu bukan orang yang berikan hidayah, walakinnallah, tapi Allah lah yang nak beri kepada sesiapa yang dia nak. Dah kita ni siapa tuan-puan? Bukan anak beranak, bukan orang yang berjuang bersusah payah dengan Rasulullah, tapi Allah nak kita. Nak kita ni jadi salah seorang yang beragama Islam. Hak ni lah lesen besar muslimin muslimat. Ayah-ayah, sedang pendengar di radio FM Terengganu. Hak ni lah yang kita dapat. Hak ni lah benda yang kita tak boleh nak beli. Nak jual pun tak boleh. Mahal dia, segala isi dunia tak boleh nak beli kalimah tauhid la ilaha illallah, kepercayaan, keyakinan yang duduk dalam diri kita. Seisi dunia tak ada harga tuan-puan, tak ada harga di sisi Allah. Kalimah ni lah lesen besar.
Na'udzubillah min zalik. Andai kata tuan-puan dosa banyak doa lalu, Allah campurkanlah azab api neraka. Na'udzubillah, harapnya tidak berlaku demikian, tak boleh masuk neraka ni. Tapi nak rayak, selagaimana orang ni mengucapkan 2 kalimah syahadah, tak pernah syirik kepada Allah, ujung-ujungnya tetap Allah akan masukkan dalam syurga. Pasal tu kita kena bersyukur pada Allah. Syukurlah sangat-sangat, senantiasa kita kira. Kita kira depan Allah. Alhamdulillah. Pasal tu tuan-puan, saat kita ucapkan kalimah takbiratul ihram, kita pun baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira. Segala puji bagimu, bagi Allah sebanyak-banyaknya. Kasira, ada kasira hujung dia tu. Sebanyak-banyaknya. Pasal apa? Banyak doa lalu nikmat yang kamu bagi. Dan nikmat yang banyak antara yang paling besar, nikmat memberikan aku. Sebab Allah nakkan kita. Nakkan kita ni mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dia pilih kita tuan-puan. Dia pilih kita, sedangkan Allah tak pilih Abu Talib. Sedangkan Abu Talib yang banyak berjasa tu tidak dipilih Allah oleh Allah. Kita yang tak ada benda satu ni Allah pilih. Pasal tu kena bilang depan Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kasira. Pasal tu tuan-puan, antara benda yang kita jangan tinggal adalah zikir waktu selepas sembahyang 33. Waktu lah paling komang. Paling komang lah tu 33. Kalau boleh buat yang tu istiqamah tuan-puan, insya-Allah. Dan 33 ni bukan sebarangan. Pernah sekali tuan-puan Abu Hurairah ni ngepek kat Rasulullah, sebab Abu Hurairah ni dia digelar Ahlus Suffah, orang miskin. Dia ni Ahlus Suffah dekat Madinah. Tuan-puan kalau pergi dekat Kapel Ija, Raudah tu, di situ di hujung Raudah tu ada tempat orang-orang ahli sufah duduk beribadat dalam Masjid Nabawi. Itulah tempat mereka tidur, tempat mereka beribadah, tempat mereka belajar dengan Rasulullah. Dia ada satu tempat, sebab orang ni tak ada tempat berteduh orang miskin. Dan ahli sufah ni pernah satu ketika Abu Hurairah duk ngepek kat Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ni orang yang miskin, orang fakir. Tapi orang-orang yang ada duit, yang ada rezeki ni, dia buat amalan sama je macam kami. Dahlah buat amalan sama macam kami. Harta yang mereka ada tu, mereka boleh infakkan pula di jalan Allah. Oh, banyaknya pahala orang-orang ni ngepek kat Rasulullah. Rasulullah pun begini, tak apalah, tak payah sedih lah, tak payah sedih. Wahai Abu Hurairah, aku nak amalan, kata Rasulullah, yang mana amalan ni sama nilai dia macam orang-orang yang ada pitih buat amalan sedekah. Oh, kenapa tu? Kata Abu Hurairah, mu kena amal setiap kali sembahyang mengucapkanlah tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Tu yang kita doa amal selama ni tuan-puan. Nilai yang dia sama macam kita buat sedekah fi sabilillah. Abu Hurairah pun bukan main suka lah. Buatlah amalan ni tuan-puan. Buatlah amalan, dan orang-orang lain ni tengok golongan ahli sufah ni duk giat sangat buat amalan tasbih, tahmid, takbir ni. Orang ni pun rupa-rupanya tahulah ada rahsia. Baginda beri amalan rahsia pada orang-orang ahli sufah ni. Dapatlah tahu rahsia yang mereka amalkan selama ni. Orang-orang lain pun pakatlah amal tasbih, tahmid, takbir ni tuan-puan. Amallah orang lain pun. Jadi Abu Hurairah ni marilah rasa kecewa dia pula. Allah duk ngepek pula kat Rasulullah. Wahai Rasulullah, dulu aku duk royak, aku ni tak ada piti nak buat amalan sedekah. Kamu bagi amalan kat aku. Dah macam mana pula ni? Orang yang berduit ini pula dahlah buat amalan sedekah fi sabilillah, nyetiru amalan yang kami dok amal pula dah. Ngepek pula kat Rasulullah. Dah bila jadi macam ni tuan-puan, kata Rasulullah, itulah dia kelebihan. Kelebihan orang yang ada harta, dia belanjakan untuk jalan Allah, dan pula dia amalkan pula amalan-amalan lain. Tu dia tuan-puan. Jangan ingat sebarangan amalan tasbih itu. Itulah amalan rahsia yang diberikan oleh baginda Rasulullah kepada ahlu sufah. Dan kita alhamdulillah
kita jadikan tasbih harian. Dan sidang pendengar sekalian yang termasuk daripada radio Corong Radio Terengganu FM, amalkanlah, jadikan dia amalan harian. Jangan tinggal benda ni walaupun nampak kecek je pada kita. Baik, kita sambung kisah baginda Rasulullah ketika kecek ni. Habislah cerita dekat Syam tadi. Baliklah Abu Talib, baliklah dengan Rasulullah. Kemudian menjalanglah usia remaja baginda Rasulullah. Tadi budak lagi 12 tahun. Sekarang usia remaja. Apa berlaku? Baginda Rasulullah pun masuklah ke gerbang dewasanya. Baginda mula bertukul lumus menyingsing lengan mencari rezeki halal. Seharian menternak kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bercerita. Katanya, dulu aku pernah menternak kambing penduduk Mekah dengan upahnya beberapa karat sahaja. Sikit saja ni. Jadi baginda ni bekerja. Maka kita akan tengok apa pengajarannya. Lalu Allah juga telah mengawal dan mengawasi zaman remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu baginda tidak pernah menyeleweng seperti pemuda-pemuda lain. Dan berhubung dengan hal ini baginda sendiri pernah menceritakan kepada kita mafhumnya. Aku tidak pernah teringat hendak melakukan seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian besar orang-orang jahiliyah. Kecuali 2 kali. Tetapi dielak dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu aku sudah tidak ingat lagi. Hinggalah aku diutuskan. Dan di suatu ketika aku sedang berternak dengan seorang pemuda lain. Di mana aku telah meminta beliau agar tolong melihatkan kambing ternakanku. Sementara aku hendak pergi melihat-lihat di kota Mekah. Pemuda itu pun sanggup menunaikan harapanku itu. Dan aku pun keluar sehinggalah akhirnya sampailah ke rumah pertama di kota Mekah. Dan aku pun mendengar permainan. Lantas aku pun bertanya, apakah bunyi-bunyian itu? Orang pun memberitahuku bahawa itulah keramaian dan pesta. Atau bahasa kita, konsert. Aku pun duduk hendak mendengar, tetapi Allah telah menulikan telingaku, menyebabkan aku pun terlena dan aku pun terjaga semula bila sinaran cahaya matahari memancar ke mukaku. Siang dah, tertidur terus petang ke malam. Aku pun pulang serta merta menemui sahabatku tadi. Bila bertanya bagaimana halnya dengan diriku semalam, aku pun menceritakan apa yang telah sebenarnya berlaku. Dan di satu malam yang lain sekali lagi aku meminta supaya membenarkanku keluar seperti dahulu. Tetapi sebaik saja sampai ke Mekah, terus berlaku perkara yang sama seperti dahulu ke atas diriku. Selepas itu aku tidak pernah mencuba lagi. Inilah dia tuan-puan, naluri remaja. Belaka semua, kita semua. Apa benda yang jadi keseronok, mesti kita jadi suka. No. Kita mesti jadi suka benda-benda yang mengembirakan. Sama juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Allah pelihara Rasulullah. Ditulikan dan ditidurkan baginda Rasulullah. Baiklah, kita nak tengok apa pengajaran yang kita boleh ambil. Satu hikmah kepada kita di sini menunjukkan bahawa sebaik-baik harta perusahaan sendiri demi untuk kebaikan masyarakat dan manusia seluruhnya, dan seburuk-buruk kesenangan ialah kemewahan yang diperoleh tanpa kesusahan yang langsung, tidak memberi sebarang sumbangan kepada masyarakat. Gini tuan-puan, baginda Rasulullah ni, tengok deh, usia remaja dia jadi kuli orang. Inilah anak-anak muda kena ingat. Baginda ni, dia adalah anak saudara kepada menteri tu dia. Menteri Mekah, Abu Talib. Abu Talib ni tuan-puan tahu tak tugas dia apa? Dia ni memegang jawatan Kementerian Siqayah. Apa tu? Tukang supply makan minum waktu orang buat haji. Ini tugas Abu Talib. Dia salah seorang menteri Mekah. Dan orang yang sangat dihormati. Dan belang-belang baginda ni membesar dengan Abu Talib. Watak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah ni tuan-puan, tak pernah rasa segang pada orang. Untuk apa? Jadi kuli, jadi orang bela kambing je tuan-puan. Jadi kuli, jadi bela kambing.
Tak ada mari rasa segang, aku ni anak menteri kot. Aku ni anak orang terhormat ni. Tidak dibilang oleh baginda Rasulullah. Kalau tidak dia tak kerja macam tu tuan-puan. Nak royak tuan-puan, khususnya anak-anak muda, baginda jadi seorang belia yang bermanfaat. Orang yang gunakan kudrat tulang pak kerak. Kenapa boleh jadi sampai tahap macam ni? Hati naluri baginda Rasulullah. Tengok bagaimana baginda dia asuh masih dia kanak-kanak. Bukan duduk dekat bandar kota Mekah, tapi Allah takdirkan sejak dia baby dah jauh daripada bandar, duduk dekat kampung Bani Sa'ad, dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Ibarat kita macam mana kalau antara bandar dengan kampung ni. Kalau kampung tempat kita ni mungkin pergi ke belah Telemau nu ke Kuala Pureh nu ke tau. Tempat hutan tu. Tak sama dah. Mungkin dekat kampung ni kita duk mandi sungai, mungkin panjat pokok moktang, panjat pokok duku, main pun main dengan kambing, main dengan lembu, main dengan khubal. Orang bandar ni tak ada dah lembu khubal tuan-puan. Jadi beza dah. Dan baginda membesar macam tu. Menyebabkan tuan-puan dalam diri baginda Rasulullah ni, dia orang yang tak sombong, orang yang tak besar diri. Pasal itulah, inilah dia jalan persiapan yang Allah dah jadikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian tuan-puan, begitu jugalah kalau kita ni dalam usaha nak mendidik anak-anak kita. Di usia dia sekian, kita dah plan dah apa bekalan yang kita nak beri pada dia. Supaya dia membesar lagi, ada naluri yang baik. Antaranya benda tuan-puan yang mak pak selalu ajar. Mak pak selalu ajar, jumpa orang tua, salam. Salam tu tuan-puan, salam dengan orang tua ni, yang benda mak pak ajar ni, inilah dia benda yang nak jadikan ada nilai pada budak-budak, rasa hormat pada orang. Nilai ni payah tuan-puan. Kalau tak dipupuk sejak kecil. Nak pupuk dia, salam, jumpa orang tua, muliakan, cium tangan dia. Didik ni, seperti mana baginda Rasulullah sejak dia kecil dihantar ke Bani Sa'ad ni tuan-puan. Pasal apa? Nak buang rasa ananiyah. Sombong, besar diri. Dan baginda tak ada perasaan-perasaan yang macam ni. Sehinggalah dia menjadi seorang utusan Allah. Betul-betul tuan-puan, baginda tak ada sombong. Dia tak ada nak ambil peluang dekat orang. Padahal dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mulia segala isi dunia. Baginda tak sombong sedikit. Dia merendahkan diri dia serendah-rendahnya, dan seboleh-bolehnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nak jadi orang yang pertama beri salam pada orang. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia yang nak dulu. Pasal apa? Sikap begini ada. Pasal dia tak ada rasa orang perlu hormat pada dia. Kisah ni kisahkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia kata, aku ni seumur, aku duk sembunyi. Sembunyi sebabnya nak ambil peluang, nak jadi orang yang pertama beri salam. Baru keluar pada tempat persembunyian, baginda pun terus, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu yang berlaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nilai-nilai yang hilang dalam masyarakat kita. Kita nak jadikan masyarakat kita ni terdidik, dipupuk oleh benda-benda yang macam ni, supaya tuan-puan, masyarakat yang kita lahirlah generasi yang hormat pada orang, generasi yang tak sombong pada orang lain. Begitu. Jadi inilah sikap di usia remaja baginda Rasulullah, menggunakan tulang pak kerak kerja. Dok duduk saja. Pasal tu adik-adik remaja yang nanti akan menamatkan peperiksaan SPM, jangan duduk saja. Cari kerja. Cari kerja. Yang kita pun kalau boleh anak-anak kita yang habis SPM, buatlah kerja apa-apa pun. Mungkin kerja dengan pok-pok dara muka, mungkin kerja dengan sayang ayah ke, biar buat kerja. Jangan ajar duduk saja. Sebab masyarakat Islam ni tuan-puan, hebat masyarakat sebab bekerja. Hebat umat Islam bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Jadi itulah kita dapat tengok daripada pengalaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutup,
pertemuan kita pada malam ni. Allah Subhanahu wa taala telah memelihara dan memaksumkan Rasulullah daripada melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pendakwah. Iaitulah Allah jaga daripada dia buat tengok konsert, tengok hiburan. Jadi kita ni banyak dah lalu hiburan zaman kita ni tuan-puan. Moga-moga kita terhindarlah dari benda-benda yang melalaikan kita, sebab tanggungjawab untuk umat, terutamanya untuk anak-anak kita, sangatlah besar tugas kita untuk jadi masyarakat yang lebih baik pada masa yang akan datang. Jadi sekadar ini sajalah pertemuan kita. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah pertemuan yang akan datang tuan-puan, kita akan sentuh berkenaan dengan perniagaan. Tadi hak dulu kanak-kanak, kemudian hari ini remaja, yang berikutnya usia dewasa dah lah. Perkahwinan baginda Rasulullah dan beliau menceburi bidang perniagaan. Jadi kau luah dah bidang Rasulullah sebelum Allah persiapkan menjadi seorang utusan Allah, yang mana tanggungjawab dia tersangat-sangatlah berat. Jadi sekadar itu sajalah. Moga kita berpulang bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.